Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum. Salam satu haluan sehaluan. Salam Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah dapat kita meneruskan puasa kita untuk hari yang ke-25, iaitu, dan kita berkesempatan untuk berada di tuition online Perlis Mengaji siri ke-5 dikuasakan oleh MAIPS, Majlis Agama Islam Perlis, dan JAIB, Jabatan Agama Islam Perlis, dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Saya Cikgu Hayati binti Arifin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi, Kanga, Perlis. Iaitu pengalaman mengajar selama 26 tahun, mengajar mata pelajaran ekonomi, dan semasa posting saya pernah jugalah iaitu mengajar mata pelajaran pengajar am, pengurusan perniagaan dan juga ekonomi asas. Tapi sekarang saya mengajar ekonomi tingkatan 6 di SMK Syed Alwi. MCYT. Apa dia MCYT? Mari mengingat. M, mari mengingat. C, cara cikgu. YT, yati. Sebelum kita mula, kita zikir dulu. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya kita berzikir ni dia memberi ketenangan kepada kita, terutamanya anak-anak pelajar untuk menuntut ilmu. Kita teruskan, iaitu ekonomi kertas 2 944/2 kalau ikut pengajaran Januari hingga Mei. Tapi sebab PKP jadi tarikh untuk bulan tu telah berubah. Untuk ekonomi kertas 2, wajaran 32%, masa 2 jam, terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A soalan aneka pilihan yang mana mempunyai 20 soalan dan pelajar perlu menjawab semua soalan. Markah 20 markah. Bahagian B, soalan esei, 6 soalan diberikan dan pelajar perlu menjawab 4 soalan sahaja. Markah bahagian B 40 markah, banyak. Bahagian C, soalan kuantitatif, 3 soalan diberikan
dan pelajar perlu menjawab 2 soalan sahaja. Markah 20 markah. Jadi markah paling banyak ialah bahagian B. Itu serba ringkas tentang ekonomi kertas 2. Okey, tajuk dalam sukatan pelajaran baru STPM 944/2 untuk Eko 2 ada 5 bab. Okey, bab pertama pengenalan 6 waktu. Bab yang kedua perakaunan pendapatan negara 18 waktu. Bab ketiga keseimbangan pendapatan negara dan dasar fiskal 40 waktu. Bab keempat wang, bank dan dasar kewangan 24 waktu. Dan bab 5, perdagangan dan kewangan antarabangsa 32 waktu. Jadi bab yang paling banyak pelajar-pelajar kena belajar ialah bab 3, bab 4 dan 5. Semua bab penting. Okey. Okey, mindset untuk bahagian A ya. Okey, ingat. Ada 20 soalan objektif. Okey nah, masa yang sebaik-baiknya setengah jam dan guna pensel 2B. Jangan guna pensel yang bukan 2B, nanti tak terang semasa calon menanda kertas jawapan. Okey, tanda jawapan pada borang jawapan aneka pilihan jawapan. Okey, terdapat 6 atau 7 soalan berbentuk pengiraan, iaitu soalan berbentuk penyataan, ada bentuk jadual, ada bentuk rajah dan data. Yang ini merujuk kepada soalan peperiksaan ulangan 2019. Yang cikgu dapati ada 6 atau 7 berbentuk pengiraan. Makna soalan ada 20. Jadi, kalau 7 soalan pengiraan, maknanya lagi 13 lah soalan bentuk biasa. Okey, soalan item negatif biasanya ada juga. Yang mengandungi perkataan seperti kecuali, yang tidak benar, bukan dan tidak. Nanti pelajar-pelajar akan jumpa dalam slide cikgu yang berikutnya. Okey, untuk bahagian A, ada calon dia jawab 1 jam. Ada juga, tapi seelok-eloknya kita kena pandai bahagi masa kerana kita akan jawab juga untuk bahagian B dan C. Kalau calon menghabiskan banyak masa bahagian A, jadi dia akan rugilah untuk bahagian B dan C. Okey, bahagian B, 40 markah. Okey, soalan esei, tadi cikgu sebutkan ada 6 soalan. Okey, kena jawab 4 soalan sahaja. Okey, masa 1 jam. Sebaik-baiknya 1 jam. Kerana satu soalan, pelajar akan peruntukkan masa sebanyak 15 minit. Ini masa yang paling sesuai lah untuk calon menulis jawapan. 15 minit untuk satu soalan. Okey, kita teruskan. Bab 1, pengenalan. MCYT, apa tadi? Mari mengingat cara Cikgu Yati. Ingat tak lagi? Tajuk isu makroekonomi. Ada berapa isu makroekonomi? Cikgu rasa ramai dah rupa ni. Ramai rehat kat rumah masa PKP. Tengok tak ni ekonomi. Okey, isu makroekonomi. Ada cara dia. MCYT kata macam mana? Okey, ingat ni. Tengok penguin. Apa tu? Penguin. Macam mana penguin ni nak ingat isu makroekonomi? Okey. Iaitu kita guna perkataan per. Per tu ialah pertumbuhan ekonomi. Per juga ataupun peng boleh juga pengangguran. Inflasi. Imbangan pembayaran. Jadi senanglah nak ingat isu makroekonomi, ingat penguin. Ingat burung penguin tu. Maknanya penguin, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, imbangan pembayaran. Itu faktor yang pertama, cara MCYT. Okey, soalan yang pernah keluar mengenai fakta. Soalan 1 STPM ulangan 2015. Yang manakah isu makroekonomi yang menjejaskan kestabilan ekonomi? Okay, A. Peningkatan subsidi minyak. B. Peningkatan kemasukan buruh asing. C. Peningkatan harga dalam sektor hartanah. D. Peningkatan dalam defisit imbangan pembayaran. Yang mana bukan? Yang mana? Maaf yang manakah isu makroekonomi yang menjejaskan kestabilan ekonomi? Okay, apa jawapan dia? Jawapan dia ialah peningkatan subsidi minyak. Okey, petunjuk makroekonomi. Nak ingat tunjuk makroekonomi ada banyak ni, ingat tak? Okey. MCYT ada cara dia. Mula-mula ingat perkataan kita keluar. Kita keluar apa ni? Kita keluar kain. Kita keluar kabu. Kita keluar anggur. Kita keluar kapet. Kita keluar gangsa. Banyaknya. Okey.
Tu cara nak ingat petunjuk makroekonomi. Apa dia? Kita keluar. Kita keluar tu yang pertama dengan yang kedua. Kitaran perniagaan. Kitaran perniagaan. Keluaran negara. Kain. Itu yang saya merahkan. Yang cikgu merahkan perkataan tu kain. Ke dengan inflasi. Kain. Kadar inflasi. Okey, yang keempat, kadar bunga. Ingat kabu. Kadar bunga. Okey, yang kelima, kadar pengangguran. Anggur tu ingat pengangguran. Kadar pengangguran. Yang keenam, kadar pertumbuhan ekonomi. Kapek. Kemudian per tu pek lah, lebih kurang. Kapek. Okey, yang ketujuh dengan ke-8, akaun dagangan. Kita ambil perkataan gang. Kemudian akaun semasa. Ambil yang di hujung dia sa. Jadi kita sambung gang dengan sa, gangsa. Jadi senanglah kita nak ingat fakta. Kalau petunjuk makroekonomi, ingat ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, ada 7, 8. Dekat gangsa tu ada 2. Kita keluar tu dah 2. Kain dah 1. Kabu dah 1. Anggur dah 1. Kapek dah 1. Gangsa. Gang tu dagangan. Sa tu semasa. Okey, soalan. Soalan 1, STPM ulangan 2019 yang berkaitan dengan tajuk tadi. Okey, yang berikut merupakan petunjuk makroekonomi. Kecuali. Yang mana? Kecuali. Sebab tadi cikgu sebut bahagian A ada item berbentuk kecuali. Okey, A, akaun dagangan. B, kadar pengangguran. C, perbelanjaan kerajaan. D, keluaran negara kasa. Yang mana yang tadi? Dalam 8 item tadi, yang bukan, yang tak ada langsung kat sini, yang mana? Dagang kita jumpa gang kan? Anggur kita jumpa kan? Keluaran kita jumpa kan? Jadi yang mana bukan? Tentulah jawapan dia C. Pandai anak-anak murid cikgu. Okey, bab 2. Kita masuk bab 2, perakaunan pendapatan negara. Okey, perakaunan pendapatan negara, kita jumpa tajuk masalah perhitungan pendapatan negara. Ingat tak lagi? Tajuk masalah perhitungan pendapatan negara. Mesti lupa dah ni. Okey, MCYT ada cara dia. Ingat perkataan ni. Sudu, haram, malu, bayar. Nampak macam unsur negatif sikit. Tapi tak apa. Yang ni penting untuk kita mengingat fakta. Okey, macam mana sudu, haram, malu, bayar? Iaitu yang pertama, susut nilai. Masalah dia masalah susut nilai. Susut nilai. Du, 2 kali. Pengiraan 2 kali. Ambil perkataan 2 tu. Jadi sudu. Susut. Du tu 2. Jadi sudu. Haram. Haram yang ketiga, kegiatan haram. Malu, ambil dekat perkataan maklumat. Ada ayat dia malu, maklumat. Pengumpulan maklumat tidak lengkap. Yang kelima, bayar. Bayar ni maksudnya kegiatan yang tak dibayar dengan wang. Jadi nak ingat masalah, ingat. Sudu, haram, malu, bayar. Masalah ni. Kalau sudah haram, malu, bayar. Okey, soalan yang pernah keluar, soalan esei. Soalan 22, STPM 2013. Okey, jelaskan 5 sebab nilai pendapatan negara yang dihitung dalam sesebuah negara tidak tepat. 10 markah. 5 sebab. Banyak tu. Okey, soalan 23, STPM ulangan 2015. Terangkan 4 masalah yang menyebabkan ketidaktepatan dalam perhitungan pendapatan negara. 10 markah. Jadi 5, 4. Maknanya calon kena senaraikan 5 fakta. Ataupun senaraikan 4 masalah. Tadi 5 sebab, yang ulangan 2015, 4 masalah. Jadi yang tadilah kita sebut. Sudu, haram, malu, bayar. Yang tu. Dan calon kena ingat, fakta ni ikut markah soalan. Kalau dia kata 5, bagi 5 fakta. Dia kalau 10 markah, calon dah dapat 5 markah daripada 10 markah. Jadi lagi 5 markah tu untuk uraian. Senang kan dapat markah? Tapi kena tahu cara lah kalau soalan berbentuk fakta. Okey, kalau dia kata 4, 4 lah kita senaraikan fakta. Okey, seterusnya kegunaan data pendapatan negara. Data pendapatan negara, ingat tak? Okey. MCYT ada resolusi dia. Cara nak ingat perkataan tumbuh, ukur, rancang, ubah prestasi. Mula-mula tumbuh. Lepas tu kita pergi ukur dia. Lepas tu kita rancang lah. Rancang nak buat apa? Ubah apa? Prestasi. Apa dia tu?
Okey, tumbuh tu pertumbuhan ekonomi. Ukur tu pengukur taraf hidup. Rancang perancangan ekonomi. Ubah perubahan struktur ekonomi. Nak ubah apa lagi? Ubah struktur ekonomi lah. Okey, prestasi sektor, setiap sektor. Ataupun pelajar boleh ingat juga perkataan 4 per pri. 4 per pres. 4 per pertumbuhan, per pengukur, per perancang, per perubahan. Prestasi. Boleh juga. Yang tu. Okey, soalan 3 STPM ulangan 2015. Yang manakah bukan kegunaan data pendapatan negara? Yang mana? Okey, mengukur taraf hidup penduduk, mengukur kenaikan harga barang, mengukur kadar pertumbuhan ekonomi, mengukur sumbangan setiap sektor ekonomi. Yang mana yang tak ada tadi? Jadi jawapan dia ialah kenaikan harga barang. Okey, soalan 4 yang pernah keluar berkenaan dengan fakta juga untuk yang bahagian A. Data pendapatan negara boleh diguna untuk A. Mengukur kos sara hidup masyarakat. B. Menentukan kualiti barangan dalam ekonomi. C. Membuat perancangan ekonomi sesebuah negara. D. Menentukan agihan pendapatan dalam masyarakat. Yang mana data pendapatan? Kegunaan dia yang mana? Jadi jawapan dia betul, perancangan lah, rancang. Perancangan ekonomi sesebuah negara. Okey, soalan esei. Soalan 23 STPM 2014. Huraikan 5 kegunaan data pendapatan negara. 5 kegunaan 10 markah. Okey, soalan 22 STPM 2017. Jelaskan 4 alasan sebuah negara menghitung pendapatan negara pada setiap tahun. Soalan yang berkendakkan calon ataupun pelajar-pelajar perlu menyatakan fakta. Jawapan dia, yang tadilah kegunaan tadi. Ingat 5 per pres. Itu kalau ringkaslah. Pertumbuhan, perancangan, perubahan, pengukur, prestasi sektor. Okey, ingat ya. 5 kegunaan, 5 fakta. Kalau 4 alasan, 4 fakta. Maknanya calon dah dapat dah 5 markah. Dapat dah 4 markah. Boleh bagi lebih. Tapi guru yang memeriksa akan pilih mana yang terbaik lah. Okey, tajuk yang ketiga. Kelemahan pendapatan per kapita untuk perbandingan taraf hidup antara negara. Okey, tajuk ni susah juga nak ingat ni. Apa dia? MCYT, ada cara dia. Ingat ayat ni. Pendapat aktif. Pendapat aktif, agih anggur di Matin. Kalau kat Perlis ni ada satu tempat kita panggil Matin. Pendapat aktif, agih anggur di Matin. Macam mana tu? Okey, pendapat ni yang pertama. Bila dia kata antara negara, mesti ada perkataan perbezaan. Yang pertama, perbezaan komponen pendapatan negara. Yang kedua, perbezaan kesan externality negatif. Aktif tu externality negatif. Ejaan tu bagi betul ya pelajar-pelajar. Jangan eja salah. Kadang-kadang externality tu eja bukan macam yang cikgu tulis kat situ tu. Dia eja lain. Pernah terjadi tu. Okay, yang ketiga, agih. Agih ni perbezaan corak agihan pendapatan. Yang keempat, masalah pengangguran, anggur. Sebab dalam bab satu tadi kita dah guna perkataan anggur. Jadi anggur jugalah. Sampai ke bab 5 pun kalau kita jumpa lagi pengangguran, kita guna perkataan anggur. Yang kelima, perbezaan masa. Di Matin. Ma tu menunjukkan masa kerja, masa rehat. Okey, yang keenam, perbezaan tingkat harga umum. Tingkat. Cikgu ambil perkataan tingkat. Jadi pendapat aktif, agih, anggur, di Matin. Pendapat pendapatan aktif, negatif, externality negatif, agihan pendapatan, anggur, masalah pengangguran, Matin, masa kerja, masa rehat, banding tu, tingkat harga umum. Okey, itu antara negara. Okey, antara masa boleh pakai poin yang sama. Yang ni juga, cuma dia masa ni dia kena ada perkataan perubahan. Untuk calon ataupun anak-anak pelajar cikgu yang bijak ni, dia akan dapat bezakan yang mana nak ingat banding antara negara kena ada perkataan perbezaan. Kalau antara masa, aku letak perkataan perubahan supaya tak tertukar. Perubahan komponen pendapatan negara, perubahan kesan externality negatif, perubahan corak agihan pendapatan, perubahan masalah pengangguran, perubahan masa kerja dan masa rehat, perubahan tingkat harga
umum. Antara masa dia kena ada perubahan tu. Perubahan tu maksudnya menunjukkan masa lah. Masa dulu dengan masa sekarang. Ni soalan yang pernah keluar. Soalan 22 STPM ulangan 2013. Menurut laporan ekonomi Malaysia 2011-2012, keluaran dalam negeri kasa KDNK per kapita pada tahun 2011 di Malaysia ialah $9892, manakala di Singapura ialah $50714. Terangkan 5 alasan mengapa taraf hidup penduduk di Singapura tidak semestinya 5 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan taraf hidup penduduk di Malaysia. 10 markah. Kenapa? Maknanya kalau disebut negara, kita kena sebut banding negara. Negara A dengan negara B. Negara Malaysia dengan Singapura. Cikgu tak mau tunjuklah cara hurai. Sebab cikgu tunjuk cara fakta. Okey, soalan yang lain, soalan 22 STPM 2016, huraikan 4 kelemahan data pendapatan per kapita sebagai pengukur untuk membandingkan taraf hidup penduduk antara negara. Dia sebut jelas kat situ antara negara. Makna calon boleh tulis negara Malaysia dengan Singapura ataupun calon boleh tulis negara A dengan negara B. Tapi kat sini cikgu nak tunjuk ingat fakta 4 kelemahan. Bagi 4. Tadi cikgu bagi 5 nah. Jadi senaraikan 4. Okey, soalan yang lain, soalan 22 STPM ulangan 2016, terangkan 4 kelemahan menggunakan data pendapatan per kapita untuk membandingkan taraf hidup antara masa. Ingat antara masa tadi ada perkataan perubahan-perubahan. Ingat anggur. Okey, soalan yang seterusnya, soalan 22 STPM ulangan 2019. Yang tahun lepas nah, baru je keluar ulangan 2019. Okey, terangkan 4 sebab perkembangan ekonomi tidak semestinya diikuti dengan peningkatan taraf hidup rakyat. Dia tak sebut pun antara negara ke, antara masa ke, dia tak sebut. Tapi soalan ni dia bukan yang lain. Apa yang kita belajar, yang itu jugalah. Makna skema dia tak payah letak perkataan perbezaan, tak payah letak perkataan perubahan. Ambil masa kerja atau masa rehat, tingkat harga umum ataupun kos, ataupun ambil komponen pendapatan negara, agihan pendapatan, eksternaliti negatif, jumlah penduduk. Yang tu jugalah yang kita belajar. Cuma kena ikut situasi soalan macam mana. Okey, 4 sebab 4 markah. Okey, bab 3. Bab 3, keseimbangan pendapatan negara. Okey, faktor mempengaruhi pelaburan. Lama tajuk ni ya. Okey, macam mana nak ingat? MCYT kata, ingat. Mula-mula ingat perkataan stabil ekonomi. Macam mana nak stabil ekonomi ni? Ingat kabu, ingat pen, ingat kera. Peliklah cikgu ni. Suruh ingat pen, ingat kera, ingat kabu. Semua tu ada makna nah. Iaitu, kalau stabil, kestabilan ekonomi dengan ataupun kestabilan politik. Itu faktor pelaburan. Orang nak melabur kena tengok stabil ekonomi ke, stabil politik ke. Okey, yang kedua, nak buat pelaburan, tengok kemajuan teknologi. Sebab cikgu ambil perkataan stabil teknologi. Okey, pendapatan, pen ataupun pen. Gambar pen tu. Kadar bunga. Kabu. Yang kelima, dasar kerajaan. Ambil kera. Okey, yang seterusnya alihan kelok permintaan aggregate AD. Macam mana MCYT nak bagi ingat? Okey, pelajar-pelajar tahu ada 8. Ni kelok AD saja yang alih, dia ada 8. Okey, yang pertama penggunaan, yang kedua pelaburan, yang ketiga perbelanjaan kerajaan ataupun G, yang keempat ekspor X, yang kelima kadar bunga R, yang keenam cukai tax. Yang ketujuh import M, yang ke-8 bekalan wang, supply money. Cara nak ingat dia, ingat yang ni. Ingat, ambil kata-kata depan dia ni, C, I, G, E, R, T, M, S, M. Okey, macam mana? Kalau C tu ingat, cikgu, Irfan, Guna, Izora, Rampas, telefon, Mastura. SM, Mastura apa? Syed Muhammad. 8 boleh ingat tu. Ini faktor yang menyebabkan kelok AD saja yang akan alih. Okay, ingat cikgu Irfan, Guna, Izora, Rampas, telefon, Mastura, Syed Muhammad.
Okey, kelok AS pula. Alihan kelok penawaran agregat. MCYT kata, ingat perkataan hate kerabu. Bencilah kerabu. Macam mana tu? Tu dia kerabu. Sedapnya kalau boleh buka puasa hari ni, makan nasi kerabu. Okey, yang pertama. Harga input. T, teknologi. Sebab kita guna perkataan yang sama daripada bab 1, bab 2, perkataan tu juga yang akan kita guna. Jangan guna perkataan lain, nanti susah pelajar nak ingat. Okey, T, teknologi. Kejutan penawaran. Kerajaan, kera ataupun ataupun ke. Tadi cikgu kata ingat kera pun boleh kan? Kos buruh ingat bu. Jadi ingatlah hek kerabu. Boleh ingatlah alihan kelok penawaran. Okey, bab 4. Wang, bank dan dasar kewangan. Okey, ciri-ciri wang. Terima umum, stabil nilai, tahan lama, mudah dibawa, mudah dibahagi. Okey, kalau fungsi wang ada 4. Alat perantara pertukaran, alat pengukur nilai, alat penyimpan nilai, alat bayaran tertunda. Macam mana nak ingat? MCYT, bagi petua. Ingat perkataan test tamu. Apa dia ni test tamu? Terima umum. Stabil nilai. Ambil kata depan dia. Stabil nilai. Test. T-E-S-T. Stabil nilai. Tahan lama. Mudah dibawa. Mudah dibahagi. Senang je ingat perkataan test tamu. Okay, kalau fungsi wang pula. Ingat perkataan ni. Buas. Apa dia ni? Cikgu Yati ni ajak buah pula. Buah kita nak bagi ingat. Ambil kata depan dia. B, bayaran tertunda. U, ukur nilai. A, antara pertukaran. S, simpanan nilai. Maknanya nanti kalau kita tulis fakta, jangan tulis bayaran tertunda. Tulislah alat bayaran tertunda. Tulislah alat pengukur nilai. Tulislah perkataan perantara pertukaran. Dan tulislah perkataan penyimpan nilai. Cuma kita ingat fungsi wang, ingat buas. Itu je. Okey, soalan yang pernah keluar, soalan 22 STPM 2013. Terangkan 4 fungsi wang dalam sesebuah ekonomi. 8 markah, 4 fungsi, sebut 4 je. Yang tadilah. Ingat perkataan buas tu, 4 lah. Jangan tulis buas pula, bagi dekat cikgu kamu, bagi dekat pemeriksa. Buas tu untuk kamu ingat. Ingat fakta, tapi tulislah ayat penuh. Bayaran tertunda, ukur nilai. Okay, tu contoh. Okey, soalan 24 STPM ulangan 2015. Jelaskan 4 kesan kemerosotan nilai wang terhadap fungsi wang. 4 kesan kemerosotan nilai wang. Yang tu jugalah 4. Nilai wang yang mana lagi 4 tadilah. Okey, soalan 25 STPM ulangan 2017. Jelaskan bagaimana fungsi wang dapat mengatasi masalah sistem barter. Jadi bagi 4 fungsi. Okey, soalan 24 STPM 2019 dengan memberikan contoh, huraikan kesan fungsi wang dalam ekonomi 10 markah. Jadi kat sini makna calon perlu bagi 4 perkataan buas tadi. Ingat jangan tulis perkataan buas, tulis ayat penuh. Okey, tujuan permintaan wang. Jangan tertukar dengan faktor permintaan wang. Okey, macam mana nak ingat? MCYT pesan, ingat perkataan ni, suar. Okey, apa? Okey, seterusnya MCYT pesan, okey, sebut perkataan ni ataupun tulis perkataan ni kat mana-mana. PK, faktor permintaan wang, ingat PK. Apa dia? Suar. Dalam. Suar ni spekulasi, U tu urus niaga, A tu awasan. Spekulasi, urus niaga, awasan. 3 aja. Ingat tujuan ni ada 3 aja. Kalau PK ada 2. PK tu, P tu pendapatan, K tu kadar bunga. Kalau cikgu nak guna gambar boleh juga Pendapatan tu guna gambar pen, satu lagi guna gambar kabu. Pun boleh juga sebab kita guna yang tu yang sebelum ni. Jadi jangan tertukar permintaan dengan tujuan dengan faktor. Jangan tertukar. Ada calon tertukar ni. Sayanglah. Okey, soalan 14 STPM ulangan 2015. Apabila masyarakat memegang wang untuk membeli barang dan perkhidmatan, ini bererti wang diminta adalah untuk tujuan
Yang mana? Beli barang dan perkhidmatan. A. Awasan, B. Spekulasi, C. Urus niaga, D. Perantara pertukaran. Apa jawapan dia? Ya, jawapan dia urus niaga lah. Untuk barang dan perkhidmatan. Okey, soalan 13. STPM 2014. Yang manakah pernyataan yang benar tentang teori keutamaan kecairan Keynes? A. Permintaan wang untuk tujuan urus niaga bergantung pada kadar bunga. Betul ke salah? B. Permintaan wang untuk tujuan awasan bergantung pada tingkat pendapatan. Awasan gantung pada pendapatan ke? Okey, C. Permintaan wang untuk tujuan spekulasi bergantung pada pendapatan. Betul ke? Spekulasi bergantung pendapatan. Okey, D. Permintaan wang untuk tujuan spekulasi bergantung pada kadar bunga meningkat. Jadi yang mana jawapan dia? Kalau pelajar yang ikut cara mengingat fakta tadi, jadi jawapan dia ialah B. Permintaan wang untuk tujuan awasan bergantung pada tingkat pendapatan. Okey, seterusnya dasar fiskal. Okey, dasar fiskal mengatasi inflasi. Okey, dasar fiskal, ingatlah pelajar-pelajar ada dua saja. Kalau mengatasi inflasi, ingat menaikkan cukai, mengurangkan perbelanjaan. Jadi nak ingat macam mana MCYT kata, ingat perkataan tanjung. Kalau bahasa Inggeris, T tu tax, G tu government. Jadi boleh ingat perkataan tanjung. Ataupun kalau nak ingat dalam bahasa Melayu, ambil kata depan dia, ingat cupa. Cu tu cukai, per tu perbelanjaan. Ingat, dasar fiskal ada dua je nak. Cupa. Kalau dasar kewangan pula untuk mengatasi inflasi, MCYT kata ingat perkataan Fanny Rikau. Fanny tu fu tu funding. Niri tu niri nisbah rizab berkanun. Niri nisbah rizab tunai. Ke kadar bank. Ataupun kadar bunga semalaman, kadar diskaun pun boleh. O tu operasi pasaran terbuka yang dia berkait dengan bil pembendaharaan. Okey, kalau kualitatif pula. Cara nak ingat dia. Ingat dah cupa, Fanny Rikau, MCYT kata ingat perkataan ni. Ayat ni. Janji nah hang pujuk kri. Janji pujuk kri. Macam mana janji tu? Janji tu kawalan gadai janji. Kalau pujukkan moral. Kalau kri ni ada dua, kredit ansuran, satu lagi kredit margin. Yang itulah kalau untuk yang kualitatif, janji pujuk kri. Ni cara cikgu nah. Okey, soalan dia soalan 22 STPM ulangan 2016. Terangkan 4 alat dasar kewangan yang dilaksanakan oleh Bank Pusat untuk mengatasi masalah inflasi. Alat dia ni lah. Kalau inflasi, kita ambil yang fakta tadi. Kalau inflasi, dia kena letak kata depan dia menjual. Satu lagi naik. Naik rizab berkanun, naik rizab tunai, naik kadar bank, naik kadar diskaun, naik kadar bunga semalaman. Kalau pengangguran, tukarlah. Kamu letak membeli. Menurunkan. Kadar bank, kadar diskaun. Itu. Kalau dasar kewangan ni, mana calon boleh jawab sama ada ambil dasar kewangan kuantitatif dan kualitatif. Kalau kualitatif tadi, janji pujuk kri lah. Kawal gadai janji, pujukkan moral, kredit ansuran, kredit margin. Kalau masa inflasi tu, tengoklah kalau kredit ansuran tu macam mana. Kalau kita buat pinjaman, kita panjangkan tempoh ke pendekkan tempoh. Itu contoh dia. Kalau masa inflasi, kita pendekkan tempoh. Kalau masa pengangguran, panjangkan tempoh. Macam tu. Okay, seterusnya, faktor menghadkan proses penciptaan wang. Okay, MCYT ada cara dia nak ingat fakta. Ingat ayat ni. Naik bocor. Tidak. Baik, cik cagak. Tu cara nak ingat dia. Naik bocor. Tidak. Baik, cik cagak. Apa dia ni? Okey, yang pertama, kenaikan nisbah rizab. Naik nisbah rizab. Tak bolehlah nak cipta wang banyak. Yang kedua, naikkan kadar bank. Kalau naikkan kadar bank, tak boleh cipta wang dengan banyak. Tu benda tu menghadkan proses mintaan kredit. Yang ketiga, kebocoran wang tunai. Bocor wang tunai. Tak boleh mencipta wang dengan banyak.
Yang keempat, tidak semua urus niaga menggunakan cek. Yang kelima, tidak mempunyai cagaran. Yang keenam, suasana pelaburan tidak baik. Jadi boleh ingat nah, naik bocor. Tidak baik cek cagak. Dia tidak ni maksudnya tidak baik, tidak menggunakan cek, tidak ada cagaran. Okey, soalan 24 STPM ulangan 2013. Huraikan 5 faktor yang menghadkan proses penciptaan kredit 10 markah. Jadi kalau dah ingat perkataan tadi, naik bocor, tidak baik cek cagak. Jadi pelajar-pelajar boleh bagi dah lah 5 faktor. Cikgu bagi kat sini 6, bagi 5. Kalau bagi 5, tulis 5 faktor. 1, faktor kedua, faktor ketiga, 4, 5. Tulis faktor dulu. Huraian nanti kemudian. Kalau tak ingat, tinggal. Jadi markah faktor, calon dah dapat dah. Pelajar-pelajar yang bijak ni, yang cerdik ni, yang ada depan cikgu ni, dia dapat markah dah untuk faktor. Okey, bab 5. Bab 5, perdagangan dan kewangan antarabangsa. Okey, sebab-sebab wujud perdagangan antarabangsa. Okey, MCYT dia ada cara dia, iaitu ada 5 sebab-sebab wujud perdagangan antarabangsa. Yang pertama, anugerah faktor yang berbeza. Yang kedua, jumlah penduduk. Okey, yang ketiga, cita rasa masyarakat. Okey, yang keempat, teknologi. Okey, yang kelima, kemahiran buruh. Macam mana nak ingat? Sebab-sebab wujud perdagangan antarabangsa. Anugerah, salah, tebu. Kesian anugerah. Ada pelajar cikgu nama dia anugerah. Salah tebu. Macam mana nak ingat perkataan anugerah? Anugerah tu yang pertama, anugerah faktor yang berbeza. Cara nak ingat tu, sebab-sebab wujud perdagangan. Anugerah faktor yang berbeza. Sebab tu kita perlunya perdagangan. Okey, jumlah penduduk. Sa tu cita rasa. Lah tu jumlah. Kita ambil perkataan jumlah penduduk. Lah jumlah penduduk. Cita rasa masyarakat. Sa cita rasa. T itu teknologi. Sebab daripada bab 1, daripada bab 2, bab 3, kalau kita jumpa perkataan teknologi, cikgu akan guna perkataan yang sama, iaitu teknologi. Okey, bu tu ialah buruh, kemahiran buruh. Jadi nak ingat sebab-sebab wujud perdagangan antarabangsa. Jadi calon ataupun pelajar-pelajar yang cerdik, yang bijak, yang pandai, yang ada di hadapan cikgu ni, yang bersama dengan cikgu online. Okey, ingat perkataan anugerah, salah, tebu. Okey, kebaikan perdagangan antarabangsa. Banyaknya nak ingat. Ada 9. Okey, 1, memperoleh barang yang tidak dikeluarkan. Okey, yang kedua, meningkatkan kecekapan pengeluaran. Okey, yang ketiga, meningkatkan faedah pengkhususan. Okey, yang keempat, meningkatkan peluang pekerjaan. Okey, yang kelima, meningkatkan pelaburan. Okey, yang keenam, memperluaskan pilihan pengguna. Okey, yang ketujuh, memperluaskan pasaran. Okey, yang ke-8, meningkatkan teknologi. Okey, yang ke-9, meningkatkan pemindahan buruh. Banyaknya nak ingat, cikgu susahlah nak ingat. Banyak. Daripada bab 1 ni, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Hak ni lah yang paling banyak nak ingat ni 9. Tak payah ingat sampai 9 pelajar-pelajar. Sebab dalam soalan fakta ni dia ada 4 je. Ataupun ada 5 je soalan. Bukan 5 soalan. Maksudnya dia berkendakkan sama ada pelajar nyatakan 4 ataupun paling banyak 5. Jadi kita ambil ingat yang mana 4 yang boleh kita ingat ataupun 5 yang kita boleh ingat. Okey, macam mana nak ingat? MCYT kata, okey, ingat perkataan ni. Boleh cekap apa? Sebab tadi, kan tadi yang sebelum ni cikgu guna perkataan per juga kan? 4 per press. Per press. Per tu merujuk kepada, per tu pertumbuhan ekonomi. Tapi kat sini kita jumpa juga per yang lain. Okey, kita bergerak satu persatu. Okey, boleh
Cekap luas. Pilih pasang tebu ni. Luasnya. Kita nak pilih pasang tebu. Apa layak ni? Nah, ini cara cikgu lah. Cikgu bagi perkataan yang untuk pelajar-pelajar ingat. Sebenarnya pelajar-pelajar kreatif. Pelajar-pelajar boleh inovatif. Boleh teroka. Boleh reka lagi ayat-ayat yang pelajar-pelajar boleh ingat. Kebaikan berdangan antarabangsa. Okey, boleh. Boleh ni dia merujuk kepada apa? Memperoleh. Boleh. Boleh barang yang tidak dikeluarkan. Memperoleh barang yang tidak dikeluarkan. Nombor 2. Meningkatkan kecekapan. Cekap. Meningkatkan kecekapan pengeluaran. Kecekapan pengeluaran ni kalau calon belajar atau pelajar-pelajar belajar dalam tajuk faedah berbanding. Faedah mutlak. Kecekapan pengeluaran. Mesti belajar dalam guna online dengan cikgu-cikgu di rumah. Sebab tajuk ni tajuk dalam bab akhir jugalah. Okey, apa? Tu yang nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tu merujuk kepada pengkhususan. Tu ialah pekerjaan. Tu ialah pelaburan. Boleh, cekap, pengkhususan, peluang pekerjaan, pelaburan. Luas. Luas tu cikgu ambil perkataan luas dekat nombor 6 dengan 7. Luas tu ialah luas. Memperluas pilihan pengguna. Memperluas pilihan pengguna. Okey, memperluas pasaran. Kalau pilihan pengguna ni kita boleh beli, kita tak makan saja buah mempelam perlih ni, kita boleh makan buah apple daripada negara mana. Kita boleh ada barang yang tak dikeluarkan di Malaysia tapi dikeluarkan daripada barang yang dikeluarkan daripada negara lain. Kalau memperluas pasaran ni maksudnya pasaran kita ni dapat dipasarkan kepada negara-negara lain. Okey, tu teknologi. Iaitu meningkatkan teknologi. Kalau kebaikan dia kena guna perkataan meningkat. Tu benda yang baik, kebaikan, meningkat, memperluas, memperoleh. Kalau dia kata keburukan, tukarlah perkataan meningkat tu. Sebab dia kata kebaikan. Kata depan tu penting nah. Kebaikan perdagangan antarabangsa tu. Okey, tu meningkatkan teknologi. Okey, nombor 9 meningkatkan pemindahan buruh. Jadi dia ada 9 semua. Okey, alat kawalan import. Macam mana nak ingat alat kawalan import? Okey, alat kawalan import dia ada 5. Iaitu yang pertama, piawai, keselamatan dan kesihatan. Yang kedua, dia ada embargo. Yang ketiga, kota. Yang keempat, kawalan pertukaran asing. Dan yang kelima, tarif. Ada 5 kat sini. Okay, itu alat kawalan import. MCYT, so ingat macam mana? Ingat perkataan pekat. Pekat. Iaitu kata depan dia P. P itu ialah piawai, keselamatan dan kesihatan. Piawai, keselamatan dan kesihatan. P itu piawai. Piawai, keselamatan dan kesihatan. Dia ada cop sirim. Barang kita nak pergi luar negara tu kena ada benda-benda tu. Dia ada barcode. Tu piawai tu dekat satu-satu barang yang kita beli. Kalau yang ni ada tak dia punya kandungan satu-satu barang, penggunaan, tarikh luput, semua tu kena ada piawai keselamatan. Sebab benda tu dia akan menggambarkan dapat melepasi tak nak ekspor dekat satu-satu negara. Sama ada barang-barang ni barang dilarang ataupun tidak. Embargo. I itu ialah embargo. Okey, kota. K tu ialah kota. Okey, kawalan. K tu kawalan pertukaran asing. 5 tu ialah tarif. Okey, soalan dia, soalan 2, STPM 2013. Huraikan 5 alat kawalan import yang dapat membaiki divisi imbangan pembayaran. 10 markah. 5 alat. Jadi 5 alat tadilah. Okey. Okey, 5 alat. Dan cikgu ingin sebutkan juga di sini
Iaitu soalan yang cikgu bagi semua tadi adalah berbentuk fakta. Tapi juga ada soalan peperiksaan yang bukan berbentuk fakta. Dia bagi siap-siap fakta. Yang ni kelemahan sikit kat calon lah. Sebab dia bagi fakta telah diberikan. Ada juga bentuk soalan macam tu. Dan pelajar perlu menghurai. Tapi di sini untuk yang slot cikgu hari ini, cikgu tak terang mengenai menghurai fakta. Sebab cikgu lebih kepada mengingat fakta. Jadi ada banyak cikgu bagi fakta tadi daripada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi semua tu ada. Jadi pelajar boleh gunalah mengingat fakta ni supaya dapat membantu calon lah untuk menjawab peperiksaan. Okey. Sebenarnya untuk COVID-19 untuk COVID-19. Okey, terima kasih. Kehadiranmu mempunyai banyak hikmah. Keranamu kita dapat bersiaran. Kita jaga kita hampir menang. Itu sebenarnya ada hikmah COVID boleh berguru-guru, boleh hantar kerja, boleh belajar, maksudnya menjalankan PDPC ni melalui telefon bimbit, sama ada menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan Telegram. Dia ada hikmah sebenarnya. Kita jangan salahkan COVID-19. Dan dia bukan setakat untuk kita belajar secara online. Sebab yang ni semua dia merupakan satu inisiatif. Jadi boleh terus share dan tonton Perlis Mengaji dan tuition online. Okey, sekian, terima kasih. Iaitu kepada MAIPS, iaitu Majlis Agama Islam Perlis, dan JAIB, iaitu Jabatan Agama Islam Perlis, iaitu dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, sebelum masuk kepada yang akhir yang ni, cikgu ingin mohon kepada pelajar-pelajar, cikgu ingin buat kesimpulan daripada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 tentang MCYT, iaitu mari mengingat cara Cikgu Yati, iaitu pelajar-pelajar boleh ambil setiap perkataan yang cikgu berikan tadi daripada bab 1 tu, penguin, kan. Lepas tu ada juga jumpa perkataan daripada bab 3, iaitu Cikgu Irfan, guna Izora, rampas, telefon, mastura, Syed Muhammad. Kemudian bab 4 kita jumpa perkataan suar, kita jumpa perkataan buas. Kemudian dalam bab 5 pun kita jumpa perkataan pekat. Okey, semua fakta-fakta tadi. Okey, ini sebagai pengukuhan kepada pelajar-pelajar yang ada mengikuti bersama dengan cikgu, yang sedang menyaksikan online bersama dengan cikgu. Okey, ambil satu kertas, tulis balik, buat dalam bentuk satu karangan macam satu cerita. Makna semua tu ada daripada bab 1 sampai bab 5. Susun ayat tadi. Jadi kita dapat ingatlah fakta. Fakta tu. Kan? Mudah aja ingat fakta. Nanti kalau untuk yang tajuk menghurai fakta, lain masa pula cikgu akan mengajar cara mengingat fakta. Sebenarnya dalam ekonomi ni dia ada banyak, iaitu mengingat fakta. Boleh juga dalam bentuk berjadual. Macam mana nak ingat dalam bentuk berjadual. Contoh dia proses berganda dengan proses penyertaan kredit, bentuk gambar rajah. Jadi kita akan bersiaran lagi untuk yang minggu akan datang, iaitu pada 31 hari bulan 5, iaitu cikgu akan jumpa sekali lagi dengan pelajar. Jadi untuk hari ini MCYT, cara cikgu, ini cara cikgu. Mungkin ada cara-cara orang lain yang boleh di-share. Ini cara cikgu lah, MCYT, mari mengingat cara Cikgu Yati. Moga bermanfaat, terkesan di hati dan minda. Moga dapat digunakan untuk pelajar menjawab soalan peperiksaan. Okey.
Dan untuk yang 10 malam terakhir ni, kejarlah Lailatul Qadar. Di samping kita mengejar Lailatul Qadar, kita juga perlu menimba segala ilmu untuk kegunaan dalam keadaan yang kita tidak jangkakan. Okey, akhirnya kita tutup majlis kita iaitu dengan membaca surah Wal Asri. Iaitu Wal As, innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-As ayat 1 dengan 1 hingga 3. Jadi ilmu yang pelajar-pelajar dapat hari ini sampai-sampailah kepada rakan-rakan anda yang lain. Moga ia manfaat untuk pelajar-pelajar yang ada sekarang dan juga pelajar-pelajar yang akan datang. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.